وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام المتقين قائد الدعاة والمجاهدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sadaqallahu al-azim. Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedangkan mereka kafir kepada batin. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas sekali. Mereka hanya bertujuan riak memperlihatkan sembahyang kepada manusia supaya disangka mereka bahawa mereka orang-orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang mereka sedikit sekali, jarang-jarang. Ayat ini salah satu ayat yang dibaca oleh Tuan Imam tadi, yang cukup menarik perhatian. Banyak sekali ayat-ayat yang cukup menarik perhatian kita jika kita menghayati. Beberapa malam saya akan menjelaskan sedikit. Ada setengah tempat di Kedah. Setiap kali imam baca setiap 2 rakaat, ada seorang ustaz yang akan menjelaskan tentang intipati ayat tersebut. Dia petik satu ayat juga, imam baca sampai 5-6 ayat atau 10 ayat, tapi dipetik intipatinya oleh pentazkirah satu ayat sahaja setiap 2 rakaat. Jadi daripada banyak-banyak ayat tadi, kita tengok satu ayat yang telah dibaca oleh tuan imam kita di dalam solat tarawih tadi. Begitu juga dengan malam-malam yang lain, saya tazkirah, kita akan cuba melihat beberapa ayat ataupun satu ayat yang dibaca oleh tuan imam itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ayat yang dibacakan tadi secara ringkas yang menyentuh tentang orang yang munafik, salah satunya ialah mereka yang apabila mendirikan sembahyang, mereka sembahyang dalam keadaan malam dengan tujuan yang lain, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak percaya, cuba cek kepada solatnya. Adakah sepanjang sembahyang mengingati Allah Subhanahu wa taala, ataupun di sepanjang sembahyangnya tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berkaitan dengan sembahyang ini, pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik turun daripada 50 waktu sehingga tinggal 5 waktu sahaja sehari semalam. 5 waktu ini pun ramai yang tidak menunaikannya, ataupun kalau yang menunaikannya pun dia tunaikan dalam keadaan malas. Walaupun kita tahu bahawasanya di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut
menyentuh tentang orang-orang yang berjaya ialah apabila sembahyang mereka ini disertai dengan khusyuk, disertai dengan betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk main bola, kita fokus. Kita masuk main badminton, kita fokus. Kita masuk mengajar sekolah, kita fokus. Artinya tumpuan kita sepenuhnya terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan. Tetapi kalau sembahyang tidak begitu, maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang, yang mana sembahyang dia adalah sembahyang lalu. Yang ni orang yang sembahyang juga disebut celaka. Jadi nak tak nak, kita mestilah mengambil solat jemaah itu sebagai solat yang mesti kita teruskan, walaupun ianya hanyalah sunat berjamaah, tetapi mestilah kita teruskan dengan solat jemaah. Antaranya ialah kerana apa? Kerana kita sembahyang seorang-seorang ini disebut tadi markah kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Katalah markah sembahyang kita itu 10 markah, cacat kat sini, cacat kat sana, tak khusyuk lagi. Hampir keseluruh sembahyang kita tidak khusyuk kepada Allah Ta'ala, maka menyebabkan markah kita kosong. Bila kosong, masa itulah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apabila kita sembahyang jamaah, kita sembahyang ramai-ramai, dah tentulah kita akan mendapat markah yang banyak. Katalah ada hadis Nabi SAW menyebut tentang 25 darjat ditawarkan kepada kita. Ada riwayat sebut 27 darjat. Jadi bila tolak-tolak, setakat tolak 7, 8, ada lagi balance. Jadi markah terlalu banyak ditawarkan oleh Allah apabila kita solat berjamaah. Maka kalau tolak markah pun ia tidaklah memberi kesan sangat, markah kita banyak lagi. Terutamanya bagi mereka yang selalu sembahyang jemaah di masjid ataupun di surau, sembahyang jemaah di situ. Satu langkah kita Allah Ta'ala hapuskan satu pahala, Allah Ta'ala hapuskan satu dosa, dan satu langkah kita Allah Ta'ala angkat satu darjat. Jadi itulah kelebihan orang yang sembahyang berjamaah di masjid ataupun di surau. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan sembahyang juga sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini boleh mencegah kita daripada melakukan fahsya dan juga kemungkaran. Bila kita sembahyang, kita boleh cegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Tiba-tiba tak boleh cegah kemungkaran, dia buat maksiat macam tu. Dia main sembahyang jemaah, lepas sembahyang jemaah dia pergi shopping, dia buka aurat macam biasa, dia buka tudung macam biasa. Artinya sembahyang dia ada problem, ataupun sembahyang dia ada masalah. Masalah yang disebutkan tadi, iaitulah dia tidak tumpu kepada sembahyang. Kita tumpu kepada segala makna bacaan kita. Makna-makna bacaan kita tumpu. Kerana itulah ia akan mendorong kepada kita untuk khusyuk. Kita tumpu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Di mana sembahyang ini adalah antara jasa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik turun sampai tinggal 5 rakaat sehari semalam, ataupun 5 waktu, bukan 5 rakaat. Rakaat ada 17. 5 waktu sahaja. Jadi mestilah kita hargai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam anak-anak kita dapat sekolah hebat, kita minta anak kita hargai. Anak kita belajar sungguh-sungguh di sekolah hebat tersebut. Kita dapat pekerjaan yang hebat, kita cita-cita sejak daripada kecil lagi. Cita-cita kita dapat pekerjaan yang hebat, maka sudah tentulah kita menghargainya dengan bekerja keras, bekerja bersungguh-sungguh di tempat kerja kita. Jadi begitulah juga kita kena hargai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan kita tolong kita, kita pacik tayar tepi jalan, kawan kita tolong buka tayar, kita tak ada nak buka, alat nak buka tayar tu tak ada, kawan kita pun tolong. Lepas tu satu hari kawan kita pula tahan kita minta tolong, tayar motor
pancit pula, kita buat tak tahu. Ataupun kita tidak pernah menghargai jasa sahabat kita itu, sudah tentulah kita akan dibenci oleh sahabat kita itu kerana kita tidak menghargai. Begitulah juga jika kita tidak menghargai pengorbanan Nabi Muhammad SAW, kita akan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Bila dibenci oleh Nabi Muhammad, sakitlah akhirat besok. Sebab Nabi Muhammad diberi peluang untuk membantu umatnya menyelamatkan daripada seksa api neraka Allah Ta'ala. Jadi kalau Nabi tidak bantu kita, siapa lagi yang boleh bantu pada masa hari yang disebut sebagai yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat langsung pada hari tersebut kecuali mereka yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, dan juga hari yang tidak ada manfaat langsung, anak bina, harta benda, kecuali mereka yang berhadapan dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Itu sahaja yang Allah Ta'ala nak lihat. Berkaitan dengan sembahyang ini juga, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang bagaimana sembahyang ini diumpamakan mereka yang duduk rumah di tepi sungai. Sehari semalam dia mandi sampai 5 kali sehari semalam. Masa bila daki nak melekat kepada badannya? Begitulah juga seseorang yang sembahyang sehari semalam 5 waktu, daki dosa, sampah syarat dosa juga akan tertanggal dengan mengambil beratnya sembahyang yang betul-betul khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang sembahyang tak sah tapi Allah terima. Ada orang yang sembahyang sah tapi Allah tak terima. Kita juga kata macam disebut pasal puasa juga. Puasa dia sah tapi Allah Ta'ala tak terima. Ada setengah tu puasa tak sah tapi Allah Ta'ala terima. Yang macam mana tuan-tuan? Seperti mu'allaf baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dia baru belajar bab sembahyang. Bab puasa tak belajar lagi. Tapi dia teralah juga puasa. Dia puasa dalam keadaan dia dah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tiba-tiba dia mati. InsyaAllah Allah Ta'ala terima dia. Kerana apa? Dia nak mengaji. Dia terus mengaji. Tetapi tak sampai bab itu, Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Allah Ta'ala maha adil kepada orang ini. Kerana apa? Dia terus mengaji dengan bersungguh-sungguh dalam bab itu. Cuma bab yang lain dia tak ada sampai lagi. Begitu juga orang yang sembahyang. Sembahyang dia sah. Sembahyang sah. Tetapi orang ini sembahyang dia adalah sembahyang yang helek-belek, yang apa orang kata tidak langsung memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kumpulan lagi sembahyang tak sah. Dia belajar buat sembahyang, dia tak sampai lagi perkara yang membatalkan sembahyang. Contohnya saya dengar dalam radio satu hari, buka radio dalam kereta tu, ada soal jawab agama dengan ustaz. Ada seorang telefon ustaz tu, "Ustaz, saya ni 50 tahun dah tak bisa puasa. 50 tahun tak bisa sembahyang." Dia menangis tersesak. Jadi tahun ni saya dah mula puasa, dah mula sembahyang. Saya tak banyak tahu tentang puasa ini. Adakah puasa saya ini diterima oleh Allah dalam keadaan menangis tersesak? Banyak benda saya tak tahu. Saya mengaji dah daripada siang sampai malam. Sebab saya takut puasa saya batal. Saya takut sembahyang saya batal. Jadi ustaz tu jawab macam tu lah, seperti mana yang saya sebut tadi. Iaitu teruskanlah berpuasa dan teruskanlah mengaji dalam bab-bab yang tertentu, asalkan dia sudah bertaubat. Sebab sudah ada kes. Indahnya orang yang bertaubat, hebatnya orang yang bertaubat ini. Bagaimana dia pernah membunuh sampai 100 orang. Mula dibunuh 99 orang. Pergi tanya orang yang nampak alim itu, ahli ibadah. Orang yang nampak alim ataupun ahli ibadah tu jawab apa? Tengok kalau setakat ni, kalau dah bunuh sampai 99 orang ni payah lah. Memang terpaksa doa minta neraka. Kan? Dia tak tahu. Kemudian orang tu pun ala-ala dah bunuh 99 orang, dia bunuh seorang-seorang. Kan? Dia bunuh jadi 100 orang. Dia jumpa dengan seorang tok guru. Tok guru, tu baru tu tok guru. Tadi nampak seorang jumpa tapi bukan tok guru, dia cuma kuat sembahyang. Jumpa dia sampai jumpa dia tok guru betul. Tok guru tu beritahu, pergilah ke satu kampung.
Akhirnya dia meninggal atau mati, tak sempat lagi nak sampai di kampung itu dengan tujuan untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Dia dah mula menangis, sudah bertaubat kepada Allah. Kemudian sampai di situ dia mati. Malaikat azab dengan malaikat rahmat rebut ataupun berebut mereka ini. Tetapi akhirnya turun satu malaikat menjadi hakim kepada dua malaikat ini. Maka dia ini adalah menyebelahi malaikat rahmat, iaitu dipilih sebagai ahli syurga. Kenapa? Kerana hanya memilih keindahan taubat itu sendiri. Itu kelebihan taubat kepada Allah. Walaupun kita tak pernah semayang, kita jangan putus asa. Teruskanlah kita bagi pengharapan kepada siapa-siapa yang mahu mengaku depan kita macam itu. Jangan kita duduk pasal dekat dia. Setengah ni orang tu tak biasa semayang, tak biasa puasa, mari mengadu dekat kita. Memang patutlah kita tengok banyak hari dah muka macam muka neraka. Dia tak payah masjid dah. Hampir terus pusat-pusat judi ke apa-apa, tak payah main masjid. Berapa tahun? 50 tahun dah. 50 tahun tak semayang, tak ada harapan. Baru ni 10 tahun tak semayang pun tak ada harapan. Cakap macam tu saya kira. Kan? Sepatutnya kita beri pengharapan kepadanya, untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Itu sedikit sebanyak tentang sembahyang. Walaupun kita tahu juga sembahyang ini di hari akhirat besok sebagai satu pasport. Disebut apa? Awal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Awal sekali yang akan disemak, dicek di hari akhirat besok ialah sembahyang. Dicek sembahyang kita dulu. Kalau sembahyang pun teruk, maka masalah. Setengah orang tu macam saya nak sebut lagi, iaitu dia puasa tapi tidak sembahyang. Macam mana keadaan orang yang macam ni? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi kita tumpulah kepada ibadah sembahyang ini bukan untuk diri kita sahaja, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk jiran-jiran kita, untuk sahabat-sahabat kita yang terdekat, supaya sibuk macam mana pun kita perkenal dan peringat kepada dia, supaya jangan tinggal sembahyang. Sekarang ini kita berada di fasa yang terakhir di bulan Ramadan Al-Mubarak. Malam ni pula adalah malam yang ke-23, malam yang kemungkinan besar berlaku Lailatul Qadar. Kita muhasabah balik sepanjang kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa-siapa yang mendirikan pada malam bulan Ramadan Al-Mubarak dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh pengharapan kepada mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosa yang telah lalu. Adakah dosa kita diampunkan oleh Allah Taala setelah kita berada pada malam yang 23 ini? Kita melalui Ramadan sudah 23 hari. Adakah begitu? Seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, ketika mana Rasulullah naik ke mimbar untuk berkhutbah. Pada masa itu Nabi menyebut 3 kali perkataan amin, amin, amin. Amin yang pertama itu Nabi bagi tahu ketika mana pada waktu itu Jibril datang berdoa kepada mereka-mereka yang melalui Ramadan ini. Celakalah bagi mereka yang diberi peluang untuk bersama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, tetapi dosa mereka tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Artinya ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dosa dia tak diampunkan. Tadi Nabi sebut Ramadan Allah beri peluang untuk ampun segala dosa. Allah beri peluang. Tapi Ramadan yang mereka lalui itu tidak dengan keimanan mereka, dan juga tidak dengan mengharapkan keredaan dan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Mereka membiarkan begitu sahaja Ramadan berlalu. Dan golongan ini disebut oleh Jibril tadi celaka golongan ini. Maka Nabi pun sebut amin. Nabi sebut amin.
apabila sebut celaka itu. Golongan yang melalui Ramadan ini tetapi dosa mereka tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka orang ini adalah golongan celaka. Bab-bab celaka ni biasa disebut. Dulu Nabi pun pernah sebut wailun lil Arab, celaka sungguh bangsa Arab ini. Dikarenakan disebabkan perbuatan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka malapetaka sudah hampir menimpa kita. Itu celaka pokok bangsa Arab. Kalau Nabi, orang Melayu, Nabi sebut celaka Melayu. Kalau Melayu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi biasanya ada orang mengamuk lah kalau sebut celaka Melayu. Ini Nabi sebut, nasib baik Nabi berada pada zaman itu, iaitu hanya ada orang Arab pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laysa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa daripada ganjaran puasa, melainkan lapar dan dahaga sahaja. Artinya dia puasa, Allah tak bagi apa dekat dia. Dia cuma dapat lapar dan juga dahaga sahaja. Gila orang ni. Macam mana di kelab malam. Ada orang buka puasa di kelab malam. Kita kata dekat dia, puasa ada. Dia kata pantang, nenek aku orang tuduh aku tak puasa. Walaupun aku kerja kelab malam, hang tengok sikit aku bawa kan, pergi buka puasa di kelab malam. Dia buka puasa di situ. Lepas buka puasa dia berjoget menari macam biasa. Maghrib ke mana, Isyak ke mana, tarawih ke mana. Sebut tarawih dia sebut tawarih. Tak bisa dengar. Tadarus dia sebut tederuh. Terderak kadang-kadang dia sebut. Tak tahu. Dan tanpa tederuh tu, tak tahu. Tapi sebut kata tak puasa, pantang. Minta maaf, aku daripada kecil tak biasa tinggal. Macam masa saya duduk di Syria dulu, polis pacak yang dekat traffic light, dia pun pantang juga, orang kata dia tak puasa. Walaupun aku pacak, aku kerja di siang hari, dia tengah panas ni, aku tak biasa tinggal puasa sejak daripada balik. Tapi bab sembahyang dia senyap. Sejak daripada balik sampai sekarang tak biasa sembahyang. Tak apa, mayang biar, yang penting dia puasa. Jadi dia faham bahawasanya puasa itu penting, dan maksud puasa ini ialah tak makan tak minum sahaja. Salah faham terhadap puasa. Itu salah faham. Salah faham terhadap konsep puasa yang sebenar. Dia faham puasa ialah tidak makan tak minum. Artinya apa? Jaga perut. Perut tak makan tak minum, okey. Kira okey lah tu. Yang lain tak puasa tak apa. Mata tak puasa tak apa. Telinga tak puasa tak buat. Berapa dah? Perut puasa satu. Mata tak puasa satu sama. Telinga tak puasa 3-1. Kaki tak puasa 4-1. Tangan tak puasa juga 5-1. Akal fikiran dia tak puasa juga 6-1. Mulut tak puasa, mulut campur. Tak puasa 7-1. Mulut campur. Apa? Macam mana? Pay me now lah semua tu. Tapi dah minta maaf lah. You see what you did to my car. Tapi dah minta maaf. Bagus. Mulut capek. Bulan Ramadan. Tak boleh. Jadi 7-1. Tuan-tuan. 7-1. Kekalahan yang paling memalukan dalam sejarah Ramadan. Dia ada kata kat Brazil kalah 7-1. Kekalahan yang memalukan. Dia pun kalah juga. 7-1. Hang kalah kan. 7-1. Bukan ada besar Qiyamul Lail apa. Qiyamul Lail bola lah. Kalah tak apa. Aku pun kalah lah. Gelak juga kat dia. Terus ada gelak kat Brazil je. 7-1 kalah. Kita sekarang ni kita menang 8-0. Kita nak menang 8-0. Kita tak mau menang 1-0. Menang 1-0 tak kuat lagi. Tapi kalau menang 8-0 kuat. Baru dapat betul Piala Ramadan. Baru dapat meraihkan hari convocation pada 1 Syawal nanti. Lah ni adalah pakat duk kalut tempah baju raya. Tempah baju raya. Hang berapa lai lah? Setakat ni 4 lai lah. Tesco, Giant, TP Central, TP Store, TP Book apa? Book Store ya, Book Store ada dekat ni. Ada hak bunyi store tu nama? The Store. Kan tu. 4 lai lah. Tapi tanya tadarus, dia tanya balik kita, tadarus tu tambah. Bila tanya Quran, tak boleh nak, apa tak pernah baca. Bila tanya terawih,